Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita yang ketiga. Topik daripada buku ini sama, halangan daripada menerima pusaka. Okey. Waris-waris yang berhak menerima pusaka sama ada dengan sebab perkahwinan atau dengan sebab keturunan, ada kalanya terhalang daripada menerima pusaka pemilik harta dengan halangan-halangan seperti membunuh, belinan agama dan murtad. Maknanya walaupun mereka boleh mewarisi disebabkan mereka ni berkahwin, contohnya suami dia layak disebabkan dia berkahwin, anak-anak ataupun mak ayah dia akan dapat. Tapi dia ada beberapa halangan. Dalam buku ini ditunjukkan 3 halangan, iaitu pertama membunuh, belinan agama dan murtad. Halangan-halangan ini, yang 3 ini menyebabkan waris-waris berkenaan tidak mewarisi pusaka dan tempatnya diganti oleh orang lain seolah-olah mereka tidak wujud langsung. Maknanya seolah-olah mereka tidak wujud langsung. Maknanya mereka yang mempunyai halangan ini tidak boleh disenaraikan sebagai waris-waris yang berhak mewarisi pusaka dan mereka dianggap sebagai tidak ada. Maknanya kalau ada halangan ini, mereka dianggap sebagai tidak ada, tak wujud pun. Yang pertama ialah membunuh. Ulama telah bersepakat menyatakan bahawa membunuh adalah perkara yang menghalang seseorang itu daripada mewarisi pusaka. Oleh itu, pembunuh tidak boleh menerima pusaka daripada orang yang dibunuhnya. Sebagai contoh, seorang anak membunuh bapanya, maka anak tersebut tidak boleh mewarisi harta pusaka bapaknya yang dibunuh itu. Ini jelas berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bermaksud tidak mewarisi orang yang membunuh itu sesuatu. Maknanya kalau dia dah membunuh, dia tidak layak. Juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang bermaksud tidak ada bagi yang membunuh itu pusaka. Maknanya contohnya si anak membunuh bapa tadi yang dibincangkan, maknanya anak tersebut tidak boleh mewarisi pusaka bapaknya kalau dia dianggap seolah-olah tidak wujud. Walau bagaimanapun, ulama berpendapat yang mempunyai pendapat yang berbeza tentang cara pembunuhan dilakukan. Bagi mazhab Syafi'i, seseorang itu tidak berhak mendapat pusaka orang yang dibunuhnya secara mutlak. Iaitu sama ada pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau tidak, sama ada pembunuhan tersebut dikenakan qisas, diyat, kifarat atau tidak, sama ada dilakukan sendiri yakni ikhtiar atau terpaksa. Clear Kalau mazhab Syafi'i tidak layak langsung mendapat bahagian pusaka kalau dibunuhnya secara mutlak, maksudnya dia berlakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bagi mazhab Hanafi, pembunuh yang terhalang daripada mewarisi pusaka ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, seperti sengaja yang dianggap dan yang dianggap tidak sengaja. Kaedah pewarisan dalam mazhab Hanafi ialah setiap pembunuhan yang diwajibkan kifarat menghalang pembunuh daripada mewarisi pusaka. Jika tidak dikenakan kifarat, maka pembunuh boleh mewarisi pusaka orang yang dibunuhnya. Ada berbeza sikit ya. Tadi kalau mazhab Syafi'i, kalau pembunuh dikenakan kifarat, kalau dia dikenakan kifarat ataupun tidak, memang tak layak. Kalau mazhab Hanafi, kalau tidak dikenakan kifarat, pembunuh boleh mewarisi pusaka orang yang dibunuh. Manakala mazhab Maliki, membunuh dengan sengaja menghalang seseorang itu daripada mewarisi pusaka. Sekiranya tidak sengaja, pembunuh boleh mewarisi pusaka. Mazhab Maliki dia longgar sikit ya. Maknanya kalau dia membunuh secara sengaja, tidak mewarisi. Kalau tak sengaja, dia boleh mewarisi. Bagi mazhab Hanbali pula, setiap pembunuhan yang dikenakan hukum qisas, diyat, kifarat sahaja yang tidak boleh mewarisi pusaka. Jika hukuman tersebut tidak dikenakan, maka pembunuh boleh mewarisi. Maknanya sekiranya pembunuh itu
dikenakan hukum qisas, diyat dan kifarat, tidak boleh mewarisi. Kalau dia tak kena, maknanya dia boleh mewarisi. Itu mazhab pandangan mazhab Hanbali. Okey, terdapat perbincangan dalam buku ini. Hikmah pembunuh yang tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya ialah untuk menjaga kepentingan kekeluargaan supaya terhindar dari rasa tamak waris untuk mewarisi harta pusaka dengan segera. Contohnya si anak tu dia tahu dia dapat pusaka, dia tengok ayah dia bunuh ayahnya. That's why dilarang orang yang membunuh itu untuk menerima pusaka. Okay, misalnya kat sini dicontoh seorang anak cuba menguasai harta bapaknya lantas membunuh bapaknya dengan harapan beliau akan menggantikan tempat bapaknya yang dibunuh itu. Maknanya kalau dia memang tahu kalau dia bunuh bapaknya, dia akan dapat harta yang daripada bapaknya. Pembunuhan sebenarnya boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Okey, bagi mazhab Syafi'i, walau apa cara sekalipun seseorang yang menyebabkan kematian harta dianggap telah melakukan pembunuhan dan tidak boleh mewarisi. Okey, full stop. Bila sebut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja tidak layak menerima bahagian pusaka. Okey. Maka dalam buku ini penulis menimbulkan satu persoalan. Dalam kehidupan harian kini, diandaikan seorang anak memandu kereta yang ditumpangi oleh bapanya. Sekiranya mereka terlibat dalam kemalangan jalan raya yang mengakibatkan bapa tersebut meninggal dunia, adakah anak tersebut boleh dikategorikan telah menyebabkan kematian bapanya walaupun dia memandu dengan berhati-hati? Dan apakah dia tidak mewarisi pusaka walaupun dia dalam hatinya tidak terlintas untuk segera mempusakai harta bapanya? Ini satu persoalan yang menarik. Okey. Penulis dibangkitkan bagaimana kalau dia memandu kereta tu kan. Okey, ada kalau kita waktu saya belajar dulu memang dikata itu pun tak boleh, itu pun tidak dibenarkan untuk mewarisi pusaka. Tapi kalau dalam konteks masa ni, kalau tanya saya, pendapat saya, okey, biar kalau begitu timbul isu ini, biarlah mahkamah yang memutuskan sama ada ni dia membunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mahkamah yang tentukan sama ada dinilai layak ataupun tidak. Boleh mohon di mahkamah syariah lah sama ada pengesahan dia ni layak ataupun tidak. Okay, nanti dia akan berhujah lah. Okey, bagaimana pula dengan seterusnya ialah berlainan agama. Tadi membunuh, yang kedua ialah berlainan agama. Berlainan agama juga menghalang seseorang waris itu daripada mewarisi pusaka. Ini bermakna seorang Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka bukan Islam. Dan sebaliknya, seorang bukan Islam tidak boleh mewarisi pusaka pemilik harta yang beragama Islam. Dan saya ulang sekali lagi. Orang Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam juga tidak boleh mewarisi pusaka pemilik harta yang beragama Islam. Okey, isu ini timbul tentang bagaimana konsep mu'allaf. Okey, tak apa, kita akan sambung lagi. Okey. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Okey, ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi beberapa orang sahabat seperti Muaz dan Muawiyah berpendapat bahawa orang-orang Islam boleh mewarisi harta orang-orang kafir. Dia kata boleh mewarisi harta orang-orang kafir. Mereka berhujah dengan hadis yang bermaksud Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dengan sebab ketinggian inilah orang-orang Islam boleh mewarisi harta orang-orang kafir, tapi tidak sebaliknya. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang-orang Islam. Okey, dalam buku ini diselitkan perbincangan pembahagian harta pusaka bagi orang-orang Islam di Malaysia ini adalah berdasarkan hukum faraid. Okey, clear ya. Bila sebut harta pusaka orang Islam, kita mesti berpandukan kepada hukum faraid. Okey. Oleh kerana ulama telah bersependapat bahawa orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang-orang Islam, maka dalam membahagikan harta pusaka orang-orang Islam, orang-orang kafir tidak boleh mewarisi. Itu dalam konteks di Malaysia, orang kafir tidak boleh mewarisi harta pusaka orang Islam. Bagaimanapun, bagi harta pusaka orang-orang bukan Islam, undang-undang yang digunakan pakai ialah Akta 1004 Distribution Amendment Act 1997. Okey, bila sebut orang bukan Islam dalam konteks di Malaysia menggunakan Akta Pembahagian ataupun Distribution Act 1997.
Okey, okey. Kalau ikutkan, yang asalnya 1958 tak silap saya, ataupun 59, Distribution Act ni. Akta ini tidak menyebut tentang orang-orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang-orang bukan Islam. Dalam akta ni dia tak sebut. Oleh itu, pembahagian dibuat kepada semua waris tanpa mengira agama mereka. Okey, dalam Distribution Act ni. Ini bermakna orang-orang Islam juga mewarisi harta pusaka orang-orang bukan Islam. Amalan ini bersamaan dengan pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang Islam boleh mewarisi harta pusaka orang Islam. Lagipun dengan mewariskan orang-orang Islam akan memberi keuntungan kepada orang-orang Islam dari sudut ekonomi dan memelihara hubungan waris-waris yang memeluk Islam dengan keluarga mereka yang tidak beragama Islam. Okey. Ini banyak kita melihat berlaku kalau saya menggalakkan penonton untuk menonton satu video dalam channel YouTube saya tentang bagaimana golongan mu'alaf ni yang menghadapi masalah harta pusaka, sebab golongan mu'alaf contohnya Karim baru masuk Islam. Okey, mereka ada keluarga yang bukan Islam. Apabila berlaku kematian kepada Karim, waris-waris bukan Islam ni tidak boleh mewarisi harta Karim. Kalau macam itu, macam mana Karim perlu buat? Adakah dia perlu buat sesuatu? Okey, contohnya ialah Karim boleh mewasiatkan hartanya kepada waris bukan Islam, sebab wasiat kepada bukan Islam dibenarkan, tapi mesti kurang daripada 1/3 daripada keseluruhan harta mu'alaf tersebut. Sekiranya contoh, Karim ni sebatang kara, baru masuk Islam, tiba-tiba meninggal. Okey, warisnya hanya terdiri orang bukan Islam sahaja. Okey, sebenarnya dalam konteks semasa ini, pihak waris sebenarnya kita perlu melihat betul-betul susu galurnya. Tak ada langsung keturunan Karim ni yang memeluk Islam. Mungkin bapa saudara dia punya anak atau yang boleh mewarisi harta pusakanya. Contohnya mungkin bapa saudaranya tak terus pergi ke Baitul Mal. Okey, ramai yang beranggapan bila mati saja terus pergi Baitul Mal. Tak. Sebenarnya perlu melakukan penyiasatan terhadap waris tu. Kita kena tengok susu galur dia ada tak yang beragama Islam. Contohnya mungkin saudara dia beragama Islam, saudara dia boleh mewarisi, ataupun mungkin anak saudara lelaki daripada saudara lelaki kandungnya. Okey, mungkin anak buah dia daripada saudara lelaki dia yang beragama Islam. Itu boleh mewarisi harta pusakanya. Tidak terus pergi ke Baitul Mal. Okey. Lagipun kebanyakan sekarang ni ada timbul isu di mana Baitul Mal tidak layak, tak boleh mewarisi harta pusaka, kena membuat perkiraan rod seperti yang diamalkan dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i masih mengamalkan bila tak ada waris yang asabah, tak ada waris yang menerima pusaka, maka harta pusaka pergi ke Baitul Mal. Okey, saya tak nak bahas tentang adakah Baitul Mal layak ataupun tidak. Okey, tak apa. Murtad bermaksud keluar daripada agama Islam. Seseorang yang murtad tidak berhak mewarisi harta pusaka pemilik harta orang yang beragama Islam. Seseorang yang murtad bermakna tidak lagi beragama Islam, maka hukumnya samalah seperti orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Dosa besar ya murtad. Ulama telah berselisih pendapat tentang harta orang murtad sama ada boleh diwarisi atau tidak. Jumhur berpendapat harta orang-orang murtad tidak boleh diwarisi tetapi dikembalikan kepada Baitul Mal dan dinamakan sebagai harta rampasan ataupun faid. Maknanya bila dia ada harta pusaka, orang murtad perlu dikembalikan kepada Baitul Mal dan dianggap sebagai harta rampasan. Bagaimanapun, menurut mazhab Hanafi, harta yang diperoleh sebelum seseorang itu murtad boleh dibahagikan kepada waris-waris. Manakala harta yang diperoleh selepas murtad dikembalikan kepada Baitul Mal. Okey, contohnya seseorang ni murtad. Okey, harta pusakanya automatik tidak dapat dengan kepada waris-waris dia yang beragama Islam. Ini harta dia terus pergi ke Baitul Mal. Okey, timbul satu lagi persoalan. Bagaimana dia dah murtad. Okey, kemudian dia berkahwin dengan waris dia yang bukan beragama Islam. Okey, waris dia yang bukan beragama Islam tu kalau ikutkan dia akan dapatlah berdasarkan Distribution Act tu. Distribution Act dia akan dapat. Akan berlakulah konflik. Yang saya melihat keadaan ini akan menyumbang kepada konflik perundangan sama ada
isterinya atau anak-anak ni layak ataupun tidak mendapat bahagian harta pusaka tersebut. Okey. Maka saya akhiri rasanya dah topik ini dah habis. Kemudian lepas ni mungkin saya akan cover topik berkaitan tentang beberapa istilah yang lain lah. Mungkin saya akan cover topik berkaitan tentang permasalahan dalam pengurusan harta pusaka. Okey, mungkin kita akan cover tentang permasalahan dalam pembahagian harta pusaka, contoh seperti faktor kelewatan harta pusaka, tanggungjawab waris dan sebagainya. Dan kemudian saya akan cover, tapi insyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan cover juga topik-topik tentang pengiraan, bagaimana untuk mengira. Cuma sekarang ni saya tengah tunggu untuk beli whiteboard lah untuk guna untuk pembentangan. Yang boleh saya menunjukkan kira-kira ni. Sebab kira-kira ni ramai yang tak tahu kan. Tapi sebenarnya saya tak nak fokus sangat kepada kira-kira. Sebab kira-kira ni dia kena betul-betul bersedialah dengan kalkulator. Kalau saya suka guna kalkulator. Dia mudah sikit. Tapi kalau orang-orang lama dia tak suka, dia tak guna kalkulator. Kalau saya suka guna kalkulator saintifik lah untuk pengiraan faraid. Okey. So saya akhiri kita punya kuliah pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.